Hai semua. Okey, kali ini kita akan pergi kepada bab 7. Okey, iaitu koordinat. Ya, okey, cuma sebelum itu, sebelum kita masuk lebih lanjut dalam topik 7.1, okey, kalau kamu nampak paparan di sini, okey, ini adalah yang pernah kamu belajar masa darjah 4 tak silap cikgu, ya, masa di sekolah rendah. Okey, kita ulang balik koordinat. Ya, okey. Cuma kali ni dalam masa kamu sekolah rendah, kamu diminta untuk kenal pasti koordinat sesuatu kedudukan objek lah. Okey, kedudukan kedudukan titik di satah Cartesian. Okey, untuk mengingatkan semula kamu koordinat dalam tingkatan 2 ni, okey, yang pertama sekali kamu perlu tahu cara untuk menulis koordinat. Okey, mesti dari paksi X, okey, barulah paksi Y. Okey, dan dia mesti tulis dalam bentuk kurungan begini. Okey, yang melengkung ni. Kalau yang begini, ini dikira salah. Ini bukan koordinat. Okey, koordinat dia mesti melengkung. Okey, kalau contoh yang di sini, apakah koordinat bagi beg? Okey, soalan ini dia mahu beg. Okey, beg yang ini. Ini dia beg. Okey, kamu perlu tahu, kamu mesti ambil bacaan di paksi X. Okey, kamu perlu ingat paksi X yang ini. Okey, X. Okey, paksi yang mengufuk. Okey, jadi kalau yang tegak ni, ini kita panggil sebagai paksi Y. Okey, paksi yang mencancang. Okey, kalau soalan tu, okey, macam contoh soalan ini dia mahu koordinat bagi beg. Okey, yang ini beg, kamu mesti tengok dulu paksi yang X ni dulu. Okey, ini dia. Okey, nilainya adalah 3. Okey, jadi jaraknya dari kosong ni 1, 2, 3. Okey, 3. Okey, dan dia punya paksi mencancang. Okey, ini dia. Satu petak. Jadi, maknanya 3, 3, 1. Okey, jawapannya A. Begitu. Ya, ini untuk mengingat kamu, mengingat semula macam mana cara untuk membaca koordinat. Ya. Baiklah, hai semua. Okey, kali ini kita akan terus pergi kepada penerangan lebih lanjut tentang jarak dalam sistem koordinat. Ya, okey, kita masuk kepada bab 7.1 iaitu jarak. Okey, kalau sebelum ini masa di sekolah rendah, mungkin kamu pernah belajar macam mana cara untuk menyatakan koordinat. Okey, sebelum itu kamu kena tahu paksi yang perlu kamu tahu. Okey, kalau paksi yang paksi mengufuk ni, ini adalah paksi X. Okey, kemudian paksi yang mencancang adalah paksi Y. Okey, untuk baca koordinat, kamu perlu tahu X dulu, baru Y. Okey, macam ini. Okey, kalau kita lihat dari gambar ini, okey, sebagai contoh, kalau di sini, okey, kita ambil satu petak ni mewakili 1 km. Okey, ini pun 1 km. Okey, contohlah kalau kita ambil, okey, kita ambil jarak dari padang futsal pergi ke sekolah. Okey, kita hanya kira dia punya petak tu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bermakna 7 kilometer. Okey, begitu. Sebab dia hanya satu garis lurus. Okey, jadi kita hanya kira petak yang terangkum tu. Okey, kalau sebagai contoh yang kedua, okey, cikgu ambil dari padang futsal. Okey, kita pergi ke masjid lah. Okey, perlu untuk kita tahu dulu. Okey, dia punya panjang jarak mengufuk. Okey, jarak mengufuk yang ini di paksi X ni. Okey, kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 kilometer. Okey, untuk mengufuk. Okey, maknanya di paksi X lah, sepanjang paksi X. Okey, kalau paksi Y, okey, paksi Y tu yang ini. Okey, yang menegak ni. Okey, paksi Y ni, ya. Okey, jarak mencancang. Okey, hanya dari sini tadi kita naik satu petak, bermakna 1 km. Okey, ini untuk jarak mencancang. Okey, jadi jumlah jaraknya ialah 8 tambah 1 sama dengan 9 kilometer. Okey, begitu kalau mencari jarak kalau dia bukan yang garis lurus lah, ya. Okey, contoh yang ketiga, cikgu nak ambil dari sekolah ke rumah. Okey, sekolah ke rumah. Ini dia, dari sini kita pergi ke sini. Okey, kalau cikgu keluarkan gambarnya tu.
Okey, dari sekolah, okey kita ambil jarak mengufuk, okey, mengikut paksi X ni 1 2 3 4. Okey, ada 4 kilometer. Okey, dan jarak menegak atau mencancang, okey 1 2 3 km. Okey, tapi ini bukan lagi jaraknya. Okey, kamu perlu cari jumlah. Okey, jumlah jaraknya 3 tambah 4. Okey, dapatlah 7 kilometer. Okey, begitu. Kalau diberi gambar koordinat gambar satah chartes ni. Okey. Okey, dari contoh yang ini, contoh yang sama juga cikgu ambil ni, okey, jumlah jarak yang cikgu tunjuk ni, okey adalah kalau kamu gerak dari sekolah kamu ambil 4 km, lepas tu kamu naik ke atas sebanyak 3 km. Okey, jadi dapatlah sampai ke rumah. Okey, ini kalau kamu guna segitiga begini. Okey, kalau nak ambil jarak yang paling mudah, kalau kamu gerak dari sini kamu terus pergi ke rumah. Maknanya kamu tak payah ambil 4 km, kamu terus pergi kamu tak payah lagi ambil 3 km, terus ikut jalan singkat, jalan dekat. Okey, jalan pintas. Okey, jadi caranya macam mana? Okey, kalau kamu masih ingat teorem Pythagoras. Okey, cikgu conteng di sini lah ya, teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras ni kamu ambil yang mengufuk ni 4 kuasa 2. Okey, tambah 3 kuasa 2. Okey, lepas tu baru kamu punca kuasa 2 kan dia. Okey, ini kita ambil jalan yang singkat ya. 4 kuasa 2 dapat 16. Tambah 3 kuasa 2 dapat 9. Okey, lepas tu puncakan dia. Okey, jadi 16 tambah 9 sama dengan 25. Okey, kita puncakan lagi dia. Belum habis lagi. Okey, barulah punca kuasa 2 bagi 25 ialah 5 km. Ini kalau kita ikut laluan yang singkat tadi. Di sinilah dia 5 km. Jadi tengok jalan mana yang lebih singkat. 5 ke 7? Okey, jadi bermakna kamu perlu guna teorem Pythagoras untuk kamu mencari jarak di antara dua titik. Ya, cikgu akan tunjuk lagi contoh yang lebih mudahlah untuk kamu mencari jarak ya kalau tak nak guna teorem Pythagoras ni. Okey. Okey, baiklah, kita akan terus pergi lebih mendalam tentang jarak antara dua titik, okey, yang ada dalam satah kartes ya. Okey, ini kita panggil satah kartes ya. Okey, kamu perlu tahu yang ini yang mengufuk ni adalah X, okey, yang menegak ni adalah Y. Okey, soalan yang mudah sahaja cikgu akan tanya iaitu jarak antara AB okey dan juga AC. Okey, kalau kamu tengok pada rajah ini, okey, AB ni dia hanya satu garis lurus. Okey, jadi kalau satu garis lurus tak ada masalah, kamu hanya kira petaknya. Okey, itu 1 2 3 4. Okey, dapatlah 4. Okey, manakala jarak AC, okey, AC pun sama, ada satu garis lurus. Okey, ini jadi kita kira petaknya 1 2 3 4 5. Okey, sama dengan 5. Okey, sebenarnya kalau tak ada petak, contohnya soalan tu dia tak ada petak, macam mana kamu nak tahu dia tu satu garis lurus atau tidak? Ya, okey. Sebagai contoh, kalau cikgu ada soalan, okey, contohnya kalau soalan titik D, okey, contohnya 3 2, okey, dan titik E, contohnya 8 2. Okey, okey, contoh yang ketiga ni. Okey, ini contoh yang pertama, ini yang kedua, okey, ini yang ketiga. Okey, kalau kamu tengok, okey, cari jarak DE. Okey, macam mana kamu nak cari jaraknya kalau dia tidak ada dalam gambar rajah? Okey, caranya mudah sahaja. Jangan kamu menangis. Mana dia titiknya ni, tak ada titiknya ni. Okey, caranya kamu tengok paksi X dan juga paksi Y. Okey, paksi X, paksi Y. Okey, kamu tengok X, Y ni dan X, Y bagi E ni, nilai apa yang sama? Okey, iaitu nilai yang sama adalah nilai Y-nya tu sama. Okey, iaitu 2. Bermakna dia berada pada garis yang sama. Okey, di paksi Y-nya tu sama, 2. Okey, oleh itu, okey, nak cari jarak DE, okey, kamu ambil nilai yang berbeza. Okey, yang besar tolak yang kecil lah. Okey, bermakna 8 tolak 3. Okey, dapatlah 5 unit. Inilah dia punya jarak. Okey, boleh jelaskan? Baiklah, okey, kali ni cikgu nak tanya kamu pula, okey, jarak. Okey, kali ni contoh yang keempat. Okey. Okey, kali ni cikgu nak tunjuk contoh yang keempat iaitu jarak B dan C. Okey, kalau kamu nampak BC ni dia bukan
garis lurus. Okey, kalau dia memang ada dalam gambar, macam gambar ini dalam satah kartes ni, okey, kamu boleh lukis segitiga begini. Okey, jadi kamu cari dia punya panjang mengufuk dan panjang menegak. Okey, contohnya kita ambil cara begitu. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Okey, di sini 5, di sini 4. Okey, tambah 5. Okey, dapatlah 9 unit. Okey, tapi sebenarnya 9 unit ini bukan jarak bagi BC. Okey, maksud cikgu dia, kenapa dia bukan? Okey, sebab 9 unit ni hanya untuk jarak perjalanan. Okey, jarak yang paling betul sebenarnya yang ini ni. Okey, yang panjang ni. Okey, kalau dalam teorem Pythagoras ini kita panggil hypotenuse. Okey, jadi cara untuk kamu mencari hypotenuse ini, okey, kita guna teorem Pythagoras. Okey, kita ambil jarak mengufuknya, okey, 4 kuasa 2. Okey, tambah dengan jarak yang menegak 5 kuasa 2. Okey, jangan lupa ada puncak. Okey, ini kita nak mencari jarak hypotenuse ni, ya, kalau dalam teorem Pythagoras tu. Okey, jadi 4 kuasa 2 sama dengan 16, tambah 5 kuasa 2, 25. Okey, kita puncakan dia. Okey, kemudian kita kira. Okey, dapatlah di sini punca bagi 41. Okey, kita nak biar jawapan begitu pun boleh sebenarnya, ya. Okey, kalau kita nak kira pun boleh juga. Okey, cuma dapat perpuluhan lah. Okey, 6.40 unit. Ini barulah jarak yang sebenar. Okey, kalau kamu tak suka nak guna teorem Pythagoras ni, okey, ada cara kaedah yang kedua, ya. Ini kaedah yang pertama. Okey, kita panggil kaedah teorem Pythagoras. Okey, secara tak langsung kamu boleh ulang kaji ni teorem Pythagoras. Okey, kalau kaedah yang kedua itu kita guna rumus bagi mencari jarak di antara dua koordinat. Okey, cikgu akan tunjukkan lepas ni, ya. Baiklah, okey, kita masih lagi menggunakan jarak BC. Okey, jarak BC, tapi kali ini kita guna kaedah yang kedua. Okey, iaitu kita guna jarak di antara dua titik lah, ya. Okey, yang pertama kita perlu tahu dulu koordinat bagi B. Okey, koordinat B 5 dan paksi Y-nya 6, 5, 6. Okey, dan C koordinatnya ialah 1, 1. Okey, jadi di sini paksi X, ini paksi Y, ini paksi X, ini paksi Y. Okey, untuk mencari jarak, okey, kita mesti tolak. Okey, rumus bagi jarak kita tolak, ya. Sebagai contoh, okey, ini yang pertama, ini yang kedua. Okey, rumusnya X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, barulah kita puncakan dia. Begitu. Okey, kamu jangan risau. Okey, rumus ini memang diberi dalam peperiksaan. Okey, kali ini memang dia beri. Okey, tak payah kamu nak hafal. Yang penting kamu tahu mana satu rumusnya. Okey. Okey, seterusnya kita akan kira. Okey, X2 tolak X1. Okey, maknanya 1 tolak 5. Okey, kuasa 2. Tambah Y2, 1 tolak 6. Kuasa 2. Okey, jangan lupa ada punca. Okey, jadi dapat di sini negatif 1 tolak 4, 1 tolak 5 dapat negatif 4. Okey, negatif 4 kuasa 2 dapat 16, positif 16. Okey, 1 tolak 6 negatif 5, negatif 5 kuasa 2 25. Okey, kamu tambahkan dia, dapatlah di sini punca bagi 41. Sama kan dengan yang tadi tu? Okey, dapat 41. Okey, jadi kalau nak biar jawapan begini pun boleh, kalau nak cari pun boleh. Okey, kamu dapat di situ tadi 6.40 unit. Okey, kaedah mana yang lebih senang? Okey, yang ini kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua. Okey, kita guna rumus. Okey, rumus mencari jarak lah antara dua koordinat. Baiklah, seterusnya kalau kamu nampak paparan di sini, okey, kita masih lagi pergi kepada hitung jarak PQ. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk, okey, kaedah mana yang sesuai yang perlu kamu boleh guna, okey, untuk menjawab soalan jarak ni. Okey, kalau contoh yang pertama ni, okey, kalau kamu nampak di sini dia hanya beri gambar rajah segitiga. Okey, dia suruh kamu cari hitung jarak PQ. Okey, kalau dia beri soalan begini, dia bagi jarak mengufuk dan bagi jarak menegak. Okey, kamu boleh guna terus teorem Pythagoras. Okey.
Bermakna nak cari jarak PQ. Okey, teorem Pythagoras 3 kuasa 2. Okey, tambah 5 kuasa 2. Okey, boleh juga kalau 5 kuasa 2 dulu. Ya, 5 kuasa 2 baru tambah 3 kuasa 2 pun boleh. Okey, jadi di sini dapat 9 tambah 25. Okey, jadi dapatlah di sini punca bagi 34. Okey, boleh terus cari jawapannya. Okey, di sini 5.83 unit. Okey, nah terus dapat. Okey, kalau contoh yang kedua, okey, kalau di sini kamu boleh nampak, okey, dia bagi dalam satah kertas. Okey, cari jarak PQ. Okey, yang pertama kamu perlu cari koordinat bagi P ni. Okey, terus nampak sahaja di sini ya. Kita tengok X dulu 4. Okey, dan paksi Y-nya 3. Okey, dan Q pula paksi X-nya 10 dan Y-nya 5. Okey, bila dah dapat kedua-dua paksi, kedua-dua koordinat, okey, barulah kita guna rumus jarak antara dua titik tu, ya. Okey, ini X1, Y1, ini X2, Y2. Okey, seterusnya kita cari jarak PQ. Okey, X tolak X. Okey, maknanya 10 tolak 4. Okey, 10 tolak 4 dapat 6. 6 kuasa 2, kemudian tambah. Okey, 5 tolak 3 dapat 2 kuasa 2. Okey, cikgu tulis sini lah ya, biar kamu nampak. 10 tolak 4 kuasa 2. Okey, kemudian tambah dengan Y, 5 tolak 3 kuasa 2. Tu, cikgu dapat begitu. Ya, dan jangan lupa ada punca. Okey, seterusnya kita kira 36. 6 kuasa 2, 36. Tambah 2 kali 2, 2 kuasa 2, 4. Okey, jangan lupa punca. Okey, baru kita tambah 36 tambah 4, dapatlah 40. Punca bagi 40. Okey, kita kira dulu. Okey, dapatlah 6.32 unit. Begitu sahaja. Okey, kalau kamu faham konsep, mudah untuk mencari jarak bagi PQ. Okey, jarak antara dua titik. Ya. Okey, semoga kamu faham contoh-contoh cikgu ya. Baiklah semua. Okey, kali ini kita akan sambung lagi dalam subtopik yang seterusnya, iaitu titik tengah. Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam tentang titik tengah, okey, contoh. Cikgu bagi contoh yang mudah dulu ya. Okey, tengok di sini. Okey, contohnya cikgu ada satu garis lurus. Okey, ada nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, yang mana berada di tengah? Okey, apa titik tengah? Apa nombor yang paling yang berada di tengah-tengah antara 1 hingga 5 tu? Okey, kamu boleh nampak secara langsung, okey, yang berada di tengah-tengah adalah 3. Okey, macam mana kamu tahu dia 3? Sebab di sebelah kanannya ada 2 titik, okey, ada 2 nombor, dan di sebelah kirinya pun ada 2 nombor. Okey, jadi titik tengahnya, nombor tengah-tengahnya adalah 3. Okey, bagaimana pula kalau cikgu tambah di sini ada 6? Adakah 3 ni sekarang titik tengahnya? Tidak. Okey, sekarang di tengah-tengah, yang paling tengah-tengah, antara tengah-tengahnya itulah, okey, adalah 3 dan 4. Di antara 3 dan 4 tu, di tengah-tengahnya tu adalah tengah. Di tengah-tengah antara 3 dan 4 tu ada titik tengahnya tu. Okey, jadi berapa? Macam mana kamu nak tahu nombornya tu di situ? Okey, jadi kalau ada situasi begini, okey, nak cari titik tengahnya, kamu buat apa? Okey, kamu tambah, barulah dapat separuh tu. Okey, kalau 3 tambah 4 ada 2 nombor, maknanya kita bahagi 2, barulah dapat 7/2. Barulah dapat 3.5. Jadi inilah dia titik tengah yang baharu. Okey, kalau cikgu tanya tu memang kamu terus dapat tangkap. Oh, 3.5 cikgu, 3.5. Tapi macam mana nak dapat 3.5 tu? Bermakna kamu perlu tambahkan dia tu. Okey, 3 tambah 4 macam ni. 3 tambah 4 dapat 7. Lepas tu 7 bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab ada 2 nombor, 3 dan 4 tu. Okey, jadi dapatlah 3.5. Okey, jadi kita akan guna konsep tambah dan bahagi 2 ini untuk mencari titik tengah antara dua titik. Okey, antara dua koordinat tu. Okey, kita mencari titik tengah sekarang. Ya. Baiklah, okey, tengok contoh yang pertama ini. Okey, hitung koordinat. Okey, dia mahu koordinat. Okey, hitung koordinat titik tengah bagi garis lurus AB. Okey, untuk titik tengah, okey, dia mahu koordinat. Okey, perkara pertama yang kamu perlu buat, okey, ialah nyatakan koordinat bagi A ni. Okey, A ni koordinatnya 2, 5. Okey, dan yang ke B ni 2, 1.
Okey, kalau kamu tengok koordinatnya, nilai X-nya adalah sama. Bermakna dia adalah satu garis lurus. Okey, jadi kamu boleh kenal pasti juga dari rajah tu. Okey, ini 1, 2, 3, 4. 4 kotak bermakna yang berada di tengah-tengahnya ini. Automatik kita boleh nampak yang paling tengah-tengah koordinatnya ialah 2, 3. Kalau ikutkan itulah sudah jawapannya. Itulah dia jawapannya. Cuma sekarang macam mana kamu nak tahu jalan kerjanya? Macam mana kalau kamu nak tahu macam mana kalau dia tak bagi gambar rajah, dia hanya bagi koordinat. Macam mana kamu nak cari titik tengahnya? Okey? Jadi jangan menangis ya, ada caranya. Okey, ada cara untuk mencari. Okey? Sebagai contoh, cikgu ambil di sini. Ini X1, Y1. Jadi di sini X2, ini Y2. Okey, sekarang kita nak mencari titik tengah antara A, B. Okey, kalau ikut penerangan cikgu yang sebelum ini, untuk mencari titik tengah, okey, kamu perlu tambahkan dua titik tu. Okey, sebagai contoh, okey, cikgu tulis dulu dia punya rumus. Ya, untuk mencari titik tengah AB, okey, X1 tambah X2, lepas tu baru bahagi 2. Okey, Y1 tambah Y2, baru bahagi 2. Begitu sahaja. Okey, dan rumus ni pun akan diberi dalam peperiksaan ya. Kamu nak ingat pun boleh, tak nak ingat pun tak apa. Yang penting kamu mesti tahu cara untuk kamu guna tu. Okey? Baiklah, kita terus pergi pada soalan ini tadi. Okey, untuk titik X kamu tambahkan dia 2 tambah 2 bahagi 2. Okay, kemudian paksi Y-nya 5 tambah 1 bahagi 2. Okey, begitu sahaja. Kemudian kita kira. Okey, 2 tambah 2, 4. 4 bahagi 2. Kemudian 5 tambah 1, 6 bahagi 2. Okey, jadi 4 bahagi 2 dapat 2. 6 bahagi 2 dapat 3. Inilah dia punya jawapan. Nampak? Sama kan? Okey, jadi kalau dia tak bagi gambar rajah, kamu jangan menangis. Hanya guna rumus titik tengah. Ya, ini dia. Okey, dapat jawapan sama juga. Ya, okey, cikgu harap kamu boleh jelas untuk koordinat bagi titik tengah, ya.